A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Sadaqallahul azim. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati Allah. Pertama dan selamanya, marilah sama-sama kita pada pagi yang mulia ini merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur kita kepada Allah atas peluang dan kesempatan yang dikurniakan Allah dapat sama-sama kita melaksanakan kewajipan dan tanggungjawab kita sebagai hamba Allah. Alhamdulillah, kita baru selesai menunaikan salat fardu subuh secara berjamaah, dan insya-Allah dalam kesempatan waktu yang ada pada pagi yang mulia ini kita nak menyambung bacaan kitab 40 hadis kursi susunan Mula Ali Al-Qari, dan insya-Allah pada pagi ini kita akan masuk hadis yang ke-17. Jadi tuan-tuan para jemaah yang ingin merujuk hadis ini, ada kita sediakan kitab di bahagian tengah masjid kita ni. Jadi tuan-tuan yang nak rujuk boleh dapatkan kitab di tengah, insya-Allah. Mudah-mudahan ada kebaikan yang boleh kita kongsikan bersama. Hadis yang ke-17, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala Allah azza wa jalla unfiq alaik, rawahu Ahmad wa Syaikhani. Hadis ini membawa maksud daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Taala berfirman, berinfaklah, belanjakanlah harta kamu, nescaya akan ku berikan infak kepadamu. Hadis riwayat Imam Ahmad, Al-Bukhari dan Muslim. Sidang jemaah mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang kita bacakan pada pagi yang mulia ini merupakan suatu hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita suatu basyirah, iaitu suatu berita gembira, suatu khabar gembira, suatu berita-berita yang disebut basyiran lil mukminin. Maknanya khabar gembira kepada orang-orang yang beriman.
Jadi kepada hadirin sekalian, kita memahami bahawa apabila kita membaca hadis-hadis Rasulullah, maka biasanya apa yang kita perolehi sama ada ianya datang dalam bentuk basyirah, iaitu khabar gembira, ataupun ianya datang dalam bentuk nadhira, yakni khabar duka cita, amaran dan ancaman. Itulah dua bentuk berita yang disampaikan oleh Rasulullah, sama ada khabar gembira ataupun khabar amaran. Dan kedua-duanya mempunyai kita sebut ghayah, yakni tujuan dan matlamat. Sebagai contoh, bila mana datang kepada kita suatu basyirah, maknanya suatu khabar gembira, antara lain ia bertujuan litarghib, maknanya untuk nak memberikan suatu galakan, rangsangan kepada kita dalam melakukan kebaikan. Contoh tuan-tuan sekalian, berita-berita berkenaan dengan fadail a'mal, kan, berita-berita berkenaan dengan kelebihan melakukan sesuatu amal kebaikan. Contoh tuan-tuan sekalian, datang kepada kita hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan fadilat salat berjamaah. Kita semua sedia maklum bahawa solat berjamaah itu lebih afdal daripada salatul fazzi, solat bersendirian. Dengan ganjarannya, kelebihannya, Nabi sebut 27 kali ganda. Itu kita semua maklum. Dan ini merupakan basyirah, khabar gembira. Apa tujuannya? Litarghib, nak memberikan galakan kepada kita untuk melaksanakan solat berjamaah. Cuba tuan-tuan kita bayangkan, ni contoh sahaja. Jika sekiranya Nabi memberitahu kepada kita solat berjamaah itu dan solat fardu ataupun bersendirian itu tidak ada apa-apa yang lebihnya, sama je. Kan contoh, agak-agak tuan-tuan, berapa orang mari solat berjamaah? Ni tambah musim Covid naik lagi tak main ya. Kan maknanya kalau kita ajak pun, jomlah kita sembahyang berjamaah di masjid, dia pun boleh jawab balik, tak apa Ustaz, sama je. Kan, baik sembahyang kat rumah. Maksudnya bagaimana pentingnya basyirah, khabar gembira, untuk menimbulkan satu rughbah, satu galakan, rangsangan dalam diri kita untuk melakukan kebaikan. Jadi ini pentingnya suatu berita basyirah. Dan khabar gembira dalam hadis yang kita bacakan pada pagi ini, ia berkenaan dengan salah satu bentuk kelebihan, ganjaran di sebalik amalan anfiq. Maknanya belanjakan harta kamu pada jalan Allah, yang kita namakan infak, yang kita namakan sedekah, yang kita namakan wakaf. Maka tuan-tuan, di sana ada kelebihan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam nak sampaikan berita ini kepada kita sebagai umatnya. Dan para hadirin sekalian, hadis yang ke-17 ini juga merupakan kita sebut di antara hadis yang ringkas, hadis yang pendek sahaja, kerana dalamnya ada 3 ucapan ataupun 3 perkataan sahaja. Anfiq, unfiq alaik. 3 sahaja ucapan yang diucapkan oleh Rasulullah. Bahkan 3 ni pula tuan-tuan sekalian, 2-nya huruf yang sama, cuma baris ia berbeza. Kan tuan-tuan lihat teks, anfiq, unfiq. Jadi tuan-tuan, pertama anfiq, kedua unfiq. Dan ini kita sebut para hadirin sekalian keunikan bahasa Arab. Uniknya bahasa Arab ni tuan-tuan sekalian, antaranya huruf yang sama, jika berbeza pada baris, dia akan membawa makna yang berbeza. Kan bila kita baca anfiq, unfiq, huruf sama, 4 huruf, hamzah, nun, fa, qaf. Tapi tuan-tuan baris berbeza, iaitu pada pertama anfiq, kan baris atas, baris yang kedua unfiq, baris dhammah hadapan. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, apabila kita membaca hadis, bahkan bila mana kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran,
Maka kita diingatkan untuk membaca dengan baris yang betul, kerana dia boleh berubah makna apabila kita salah membaca baris. Saya nak bawa satu contoh ringkas. Tuan-tuan sekalian, bila mana kita membaca Quran, di antara perkataan yang kita akan jumpa iaitu albir sebagai contoh. Kan alif, lam, ba, ra itu bersabdu. Maka kita baca albir. Contoh tuan-tuan, Allah berfirman, laisal birra an tuwallu wujuhakum ila akhirih. Bukanlah albir kebaikan. Jadi tuan-tuan ingat, albir maknanya kebaikan, al-hasanah, kan perkara-perkara baik, amal-amal yang soleh. Itu maksud albir. Kemudian tuan-tuan sekalian, bila kita jumpa pula dalam surah Ar-Rum, Allah Subhanahu wa taala berfirman, zaharal fasadu fil barri wal bahri. Allah berfirman, zaharal fasadu fil barri, telah zahirnya kerosakan di daratan. Jadi tuan-tuan, perkataan al-bar maknanya darat. Beza pada baris saja. Albir, ba berbaris bawah makna kebaikan, ba berbaris atas makna daratan. Kemudian tuan-tuan sekalian, perkataan al-bur, kan ba berbaris dhammah hadapan, tak ada dalam Quran, tapi dia ada makna, iaitu bijirin, gandum. Para hadirin sekalian, cuba kita bayangkan jika sekiranya kita salah baca pada baris. Contoh dalam surah Ar-Rum, kan kita baca zaharal fasadu fil burri wal bahri, contoh. Kan maknanya apa? Telah zahirnya kerosakan pada gandum dan juga lautan. Jadi pastilah berubah maknanya. Sebab itu kita nak nyatakan bahawa apabila kita membaca ayat-ayat Quran, hadis-hadis Nabi, pastikan tuan-tuan baris itu diperhatikan betul-betul supaya tidak membawa makna yang salah, makna yang lain daripada makna asal. Jadi kata Nabi SAW, unfiq alik. Maka ini merupakan suatu, kita sebut arahan, suatu perintah, suatu galakan. Bila mana Nabi menyebut anfiq, maka itu merupakan suatu perintah, fi'il amar. Kata arahan, perintah, larangan, kita kata saranan, galakan daripada Rasulullah. Bagi kita sebagai umat Nabi SAW, di antara perkara yang ditegaskan oleh Rasulullah, yang diingatkan oleh Rasulullah, iaitulah amalan anfiq, yakni belanjakanlah harta kamu pada jalan Allah. Dan para hadirin sekalian, apabila ianya merupakan satu saranan, satu galakan daripada Rasulullah, maka kita mesti meletakkan keyakinan bahawa perkara itu pasti memberikan manfaat dan kebaikan kepada kita. Kan bila mana ianya datang daripada Rasulullah, Nabi suruh kita buat sesuatu perkara, Nabi galakkan kita buat sesuatu perkara, maka pertama sekali kita yakin bahawa ia merupakan perkara yang pasti akan memberikan manfaat, kebaikan kepada kita. Bahkan ia juga merupakan pesanan daripada Allah dalam Al-Quran. Antaranya Allah berfirman, wa ma atakumur rasul fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang datang daripada Rasul, maknanya apa yang Nabi suruh, apa yang Nabi pesan, apa yang Nabi galakkan, maka Allah pesan kepada kita sebagai hamba Allah, fakhuzuhu, kita perlu ambil, kita perlu buat. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarang oleh Rasul, apa yang ditegah oleh baginda Nabi SAW, maka hendaklah kamu tinggalkan, kamu jauhkan. Itu sikap kita sebagai hamba Allah.
Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, pertama sekali ini merupakan suatu pesanan, suatu galakan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apakah yang dimaksudkan dengan anfiq? Yang kita terjemahkan, infaklah harta kamu, belanjakanlah harta kamu, keluarkanlah harta kamu pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat tuan-tuan sekalian, sekali lagi kita tegaskan, apabila Nabi pesan kepada kita, pastilah ianya ada kebaikan. Kebaikan itu sama ada diperolehi di dunia, bahkan lebih-lebih lagi pada hari akhirat. Ini kelebihan bagi mereka-mereka yang beriman kepada Allah, mereka-mereka yang yakin akan ganjaran yang disediakan oleh Allah. Sebab itu para hadirin sekalian, yakinlah apabila kita melaksanakan perkara yang disuruh oleh Rasul, yang diingatkan oleh Rasul, maka yakinlah ganjaran, kelebihan pasti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka secara ringkasnya, sebagai berita gembira, Nabi nak sampaikan kepada kita, apabila kita belanjakan harta pada jalan Allah, unfiq alaik, maka kita akan dibelanjakan. Bila kita belanja, maka kita akan dibelanjakan. Cuma menariknya tuan-tuan sekalian, dalam hadis ini secara teksnya disebut unfiq alaik. Kalau kita nak terjemah dalam bahasa Melayu, kita akan dibelanjakan. Tanpa tuan-tuan perlu disebut siapakah yang akan belanjakan harta kepada kita. Pastinya kita memahami siapa yang membelanjakan harta kepada kita, iaitulah Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud Allah belanjakan harta kepada kita? Maknanya Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan. Allah menggantikan apa yang kita keluarkan, apa yang kita belanjakan pada jalan Allah. Sesungguhnya Nabi memberikan suatu jaminan bahawa ia pasti akan dibayar balik, akan digantikan semula oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para hadirin sekalian, ini merupakan suatu jaminan, suatu jaminan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pastinya Nabi SAW tidak memungkiri janji. Bahkan apabila kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran, sesungguhnya di sana juga ada suatu jaminan daripada Allah, bahawasanya apabila kita sebagai hamba bersedia untuk menginfakkan harta kita pada jalan Allah, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan bahawa Allah pasti akan menggantikan semula. Allah membayar balik apa yang kita belanjakan pada jalan Allah. Sebagai contoh para hadirin sekalian, boleh sama-sama kita merujuk nanti pada surah At-Taghabun. Tonton balik nanti, tonton buka surah At-Taghabun, iaitu surah yang ke-64 pada juzuk yang ke-28 pada ayat yang ke-17, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, in tuqridullaha qardan hasana yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika sekiranya kamu memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, pasti Allah akan melipat gandakan harta kepada kamu, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kamu, dan Allah sangat menghargai lagi maha menyantuni. Tonton ayat ringkas ni, ayat 17 surah At-Taghabun. Allah Subhanahu wa taala memberitahu kita suatu berita gembira. Apakah berita gembira yang dinyatakan oleh Allah? Melalui firman-Nya, in tuqridullah qardan hasana. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika kamu memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Tonton, kita biasa dengar istilah pinjaman. Kan bila sebut pinjam ni,
perkara yang biasa berlaku sesama kita manusia. Cuma menariknya para hadirin sekalian, kalau kita faham betul-betul ayat ni, apabila Allah menyebut jika kamu beri pinjaman kepada Allah, persoalannya, adakah kita bagi pinjam pada Allah ataupun Allah bagi pinjam pada kita? Kan yang selama ni kita dok faham tuan-tuan sekalian, Allah bagi pinjam pada kita. Kan biasa kita dengar harta kita ni merupakan pinjaman daripada Allah. Kan apa yang kita miliki ni, kan tubuh badan kita, kekayaan, apa semua ni merupakan pinjaman yang Allah berikan pada kita. Tiba-tiba Allah menyebut jika kamu beri pinjaman kepada Allah. Tidakkah itu bertentangan dengan apa yang kita faham sebelum ini? Jadi sebab itu para hadirin sekalian, apabila kita nak memahami ayat-ayat Al-Quran, ia memerlukan kita istilahnya merujuk kepada tafsiran para alim ulama. Maknanya tuan-tuan nak faham ayat-ayat Al-Quran ni, dia tak cukup sekadar kita membaca terjemahan. Kan contoh kita buka ayat ni dalam Quran, kan ada biasanya sebelah tu terjemahan. Kita baca ayat ni, kita pun baca terjemahan. Jadi saya tak kata salah kita baca terjemahan tu, cuma dia tidak cukup untuk kita nak memahami apakah maksud ayat itu. Contoh tuan-tuan, kalau kita baca terjemahan in tuqridullah, jika kamu beri pinjaman kepada Allah, jangan pula kita faham Allah perlukan pinjaman daripada kita. Kerana tuan-tuan, orang yang pinjam ni maknanya pihak yang pinjam tu maknanya dia ada kekurangan. Jadi pastilah perkara itu perkara yang mustahil. Sedangkan Allah Maha Kaya. Dan kekayaan Allah ni sangat luar biasa para hadirin sekalian. Ringkasnya kita nak sebut apakah sebenarnya yang dimaksudkan dalam ayat ini. Maka secara ringkas, kalau kita merujuk kepada tafsiran para ulama, antaranya tuan-tuan boleh rujuk dalam tafsir Al-Munir, tafsir Ibn Katsir, yang menjelaskan kepada kita yang dimaksudkan in tuqridullah, jika kamu berikan pinjaman kepada Allah, maknanya in tunfiqu fi sabilillah, iaitu jika kamu menginfakkan harta kamu pada jalan Allah. Makna kita belanjakan harta kita, kita keluarkan harta kita, kita berikan pada jalan Allah. Itu maknanya. Maka para hadirin sekalian, menariknya dibahaskan kenapa Allah menggunakan perkataan qardun. Kan kenapa yang ini tuan-tuan Allah gunakan perkataan qardun? Inilah perkara yang menarik perhatian kita semua sebagai hamba Allah. Ringkasnya para hadirin sekalian, antara hikmah, kan hikmah Allah menggunakan perkataan qardun, kerana kita faham dan kita yakin Quran itu merupakan mukjizat. Dan mukjizat Al-Quran ini sungguh hebat, luar biasa. Kan ringkasnya, apakah hikmah di sebalik penggunaan perkataan in tuqridullah? Iaitu kata para ulama, Allah Subhanahu wa ta'ala nak memberikan kita suatu keyakinan. Allah nak bagi kita yakin dalam minda kita ni, apa yang kita belanjakan pada jalan Allah, apa yang kita infakkan itu, harta yang kita keluarkan itu, atas namanya sedekah, atas namanya wakaf, atas namanya sumbangan, maka sesungguhnya ingat dan yakinlah di sisi Allah, Allah menganggap ianya sebagai pinjaman. Jadi tuan-tuan, apa maksudnya? Tuan-tuan, kalau kita bagi pinjam kepada orang, kan cuba tuan-tuan bayangkan, pagi ni kita bawa RM100. Dan dalam poket kita ni ada RM100, RM50 dua keping. Pada Ali kita sebut, Ali ini saya nak bagi kamu ni RM50 sebab mari kuliah subuh, contohlah. Kan ini sebagai suatu sedekah. Kan kita pun bagi, sukalah Ali, terima kasih banyak-banyak.
Tuan-tuan ada baki lagi RM50. Tiba-tiba mari seorang hamba Allah namanya Abu. Kan Abu kata, tuan ada duit tak nak pinjam? Kita pun tak pula ada sikit ni. Ni RM50 saya bagi pada kamu sebagai pinjaman. Jadi bila kita bagi kepada Ali RM50 sebagai sedekah, Abu pun RM50 sebagai sedekah, ada beza tak tuan-tuan sekalian? Pinjaman, maka kita kata pasti ada beza. Iaitu bila kita bagi kepada Ali RM50 sedekah, kita tak mengharapkan apa-apa daripadanya. Tak tuan-tuan, minggu depan pula jumpa Ali tak? Ali, ada ingat tak minggu lepas aku dah bagi kamu RM50 sedekah. Agak-agak bila nak sedekah balik RM50 tu? Kan kita tak sebut macam tu. Tapi bila kita sebut pinjaman kepada Abu tadi, kita boleh tanya dia minggu depan ke 2 minggu lagi ke. Kan tanya Abu, itu ada pinjam RM50, bila nak bayar balik? Sebab apa tuan-tuan sekalian? Sebab bila sebut pinjam, kita faham dia akan dibayar balik. Maka itulah kefahaman yang perlu ada dalam diri kita bila mana kita berurusan pinjaman dengan Allah ni. Kan maknanya pasti Allah akan ganti balik sebab pinjaman. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala, innallaha la yukhliful mi'ad. Kan Allah sama sekali tidak memungkiri janji. Dan perhatikan ayat ini secara ringkasnya, Allah menyebut yudha'ifhu lakum. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, bila mana Allah ganti balik, Allah bayar balik, maka bagaimanakah bentuk gantian itu yang Nabi sebut dalam hadis ini? Unfik alik, Allah akan bayar balik, Allah akan ganti balik. Maka Allah sebut dalam ayat 17 surah At-Taghabun, yudha'ifhu lakum. Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan melipat gandakan gandaan yang kamu berikan itu bila dibalas dengan berlipat kali ganda balasan yang Allah berikan. Para hadirin sekalian, itu merupakan suatu jaminan daripada Allah. Dan kita masih yakin. Kerana tuan-tuan sekalian, kita berurusan dengan Allah yang Maha Kaya. Kalau tuan-tuan masih lagi ingat dalam pertemuan-pertemuan sebelum-sebelum ni, dalam kita membincangkan hadis yang ke-15 berkenaan dengan salah satu perkara yang dinyatakan oleh Nabi SAW, betapa kayanya Allah. Tuan-tuan, mungkin kita tak berapa nak faham bagaimanakah yang dikatakan Allah Maha Kaya. Jadi Nabi nak bagi sedikit gambaran kepada kita bagaimana yang dikatakan kayanya Allah, yang kita tidak perlu meragui apabila Allah berjanji Allah akan lipat gandakan balasan ganjaran kepada kamu. Bayangkan saja, kata Nabi SAW, apabila tuan-tuan Nabi nak gambarkan kayanya Allah, bila mana tuan-tuan berkumpulnya seluruh makhluk, yang namanya jin, yang namanya manusia, daripada yang terdahulu sehingga yang terkemudian. Maknanya daripada zaman Nabi Adam AS sehinggalah zaman umat Nabi SAW. Bayangkan tuan-tuan sekalian, semua berkumpul dan masing-masing qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alatan. Nabi sebut tuan-tuan, semuanya ada permintaan. Kan contoh tuan-tuan, kita ni semua berkumpul pada pagi ni, kan masing-masing ada permintaan. Kawan ni ada dia minta, kawan ni ada minta, kawan ni ada minta, semua ada minta. Dan Nabi sebut fa'ataitu kulla wahidin mas'alata. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala bagi tuan-tuan sekalian apa yang mereka minta, Allah bagi. Dan bila Allah bagi setiap permintaan mereka itu, apa yang berlaku tuan-tuan? Nabi sebut ma naqasa mimma indi, sedikit pun tidak berkurangan apa yang ada di sisi Allah. Maknanya tuan-tuan, perkara itu tidak mengurangkan apa yang ada di sisi Allah, melainkan kata Nabi SAW, seumpama keadaan kita mencelup jarum di tengah lautan.
Tuan-tuan celup jarum di laut, naikkan jarum tu. Ada ke tuan-tuan pernah dengar? Kan kawan kita celup jarum, dia pun celup kan, naik balik jarum tu, dia kata, "Uish, nampak air laut berkurang." Kan mana ada tuan-tuan sekalian, melainkan sama je. Maka itulah gambaran betapa kayanya Allah. Sebab itu tuan-tuan sekalian, yakinlah kita bahawa ini bukan, kalau bahasa ni tuan-tuan, bukan scam. Kan viral ni Macau scam. Kan ni bukan kita kata tipu tak, melainkan yakinlah kita bahawa pasti berlaku. Sebab itu kita akan jumpa dalam Al-Quran ayat di mana Allah memberikan jaminan. Dalam contohnya ayat 261 dalam suratul Baqarah. Contoh bagaimana yang dikatakan gandaan yang Allah berikan kepada mereka-mereka yang bersedia untuk menginfakkan hartanya pada jalan Allah. Firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Ini antara ayat yang Allah nak bagi tahu jaminan bagaimana dia katakan gandaan yang Allah berikan kepada mereka-mereka yang menginfakkan harta pada jalan Allah. Di mana kata Allah Subhanahu wa taala, mereka perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah seumpama satu benih yang ditanam, dan benih itu dia menghasilkan satu pohon. Lalu pohon itu dia ada 7 tangkai, dan setiap tangkai dia menghasilkan 100 biji. Maka inilah yang disebut sebagai gandaan yang Allah berikan sehingga 700 kali ganda. Para hadirin sekalian, itu sudah cukup memberikan kefahaman kepada kita bahawa besarnya gandaan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan. Tuan-tuan, kalau di dunia ganjaran yang disediakan itu subhanallah besarnya, kan hebatnya, luar biasanya, apatah lagi para hadirin sekalian balasan bagi mereka-mereka yang bersedia menginfakkan hartanya pada jalan Allah yang Allah sediakan pada hari akhirat. Sebagai contoh, ni kita sebut di antara balasan ganjaran. Apakah kelebihan mereka yang bersedia untuk menginfakkan harta pada jalan Allah? Antaranya kita boleh merujuk dalam satu hadis di mana Nabi SAW memberitahu kepada kita berkenaan dengan golongan yang akan mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat. Nabi bersabda, sab'atun yuzilluhumullah fi dhillihi yawma la zilla illa zillu. Kan ada 7 golongan manusia pada hari akhirat nanti yang mendapat naungan Allah, di mana pada hari itu tiada naungan melainkan naungan daripada Allah. Dan di antara 7 golongan itu Nabi bersabda, wa rajulun tasaddaqa bisadaqatin qad akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma yunfiqu yaminuhu. Iaitu Nabi bersabda 7 golongan, salah satu daripadanya iaitulah hamba Allah yang bersedekah, kan, yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah, yang mana sedekahnya itu qad akhfaha, mereka merahsiakan, kan, mereka menyembunyikan. Sehingga Nabi memberikan satu perumpamaan seumpama tangan kanan yang memberi, tangan kiri tidak mengetahui. Itu di antara kita sebut ganjaran, kelebihan mereka-mereka yang menginfakkan harta pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah. Ma yustafadu min hadzal hadis. Sebagai akhirnya kesimpulan, apakah pengajaran yang boleh kita ambil daripada hadis ini? Kan apakah kita sebut ibrah? Kan apakah pengajaran iktibar?
yang boleh sama-sama kita ambil pedoman pada pagi yang mulia ini. Sekurang-kurangnya bila kita balik nanti, tuan-tuan ada sesuatu yang nak dibawa balik. Kan nanti kalau isteri tanya ke, anak-anak tanya ke, senang nak jawab. Kan ayah ataupun abang dengar kuliah kat sejam tadi, apa yang ustaz sampai? Tak tahulah. Takkan tak tahu. Yalah, maklumlah subuh-subuh ni pejam celik. Waktu ustaz sebut tu, yang penting tu terpejam. Jadi tuan-tuan sekurang-kurangnya, dia biasa tuan-tuan kuliah, dia bila nak habis tu baru kita segar. Kan waktu segar ni lah kita nak kongsikan apa pengajaran, apa iktibar yang boleh kita ambil daripada hadis ini. Yang pertama, para hadirin sekalian, kita nak ulang balik di awal tadi, bila mana Nabi menyampaikan suatu basyirah, khabar gembira, maka ianya bertujuan litarghib, kan nak menggalakkan kita, nak memberikan rangsangan kepada kita. Jadi tuan-tuan, kita mesti yakin Nabi pesan kepada kita, Nabi galakkan kepada kita untuk nak membiasakan diri kita dengan amal-amal soleh. Dan kita kena ingat tuan-tuan sekalian, amal-amal soleh yang dipesan oleh Nabi ini pastinya memberikan kebaikan. Dan sikap kita terhadap perkara itu, fastabiqul khairat, maknanya kita berlumba-lumba melakukan kebaikan. Dan jangan kita memandang ringan tuan-tuan amalan infak ni. Kita nak ambil satu contoh ringkas bagaimana suatu gambaran yang Nabi pesan kepada kita, betapa hebatnya, betapa kita sebut powernya, betapa istimewanya amalan infak. Sehingga Nabi menegaskan, ittaqun nar walau bisyikki tamar. Kata Nabi SAW, takutlah kamu akan api neraka. Maknanya Nabi pesan kepada kita, selamatkanlah diri kamu daripada dibakar api neraka. Walau bisyikki tamar, walaupun sekadar kamu menginfakkan harta dengan kadarnya sebahagian biji kurma. Tuan-tuan bayangkan, Nabi nak bagi gambaran kepada kita, bersedekahlah walaupun apa yang kamu sedekahkan itu sebahagian biji kurma. Tuan-tuan, kalau hari ini kita nak nilaikan sebahagian biji kurma, agak-agak berapa tuan-tuan? Sebelah biji kurma. Kalau kurma tu kita ambil lah kurma ajwa contoh, kan, katalah yang mahal sikit, yang elok sikit, katalah sebiji tu jatuh nilainya RM1, kan, RM1, jadi bahagi 2, maknanya 50 sen. Tuan-tuan bayangkan 50 sen. Kalau hari ni tuan-tuan ada hamba Allah, kan, datang jumpa kita, haji, disebabkan haji mari kuliah subuh ni, saya nak sedekah kat haji. Kita pun suka lah, kita pun tanda tangan, dia pun bagi 50 sen. Kita pun tengok, Allah, 50 sennya tuan, tak apalah tuan, bagi kat tabung masjid lah. Maknanya orang tengok 50 sen ni macam dah tak bernilai dah zaman sekarang. Kan nak tengok nilai tanya 50 sen ni tuan-tuan, agak-agak ada tak zaman sekarang, kan, anak sekolah diberi dengan 50 sen, ada tak tuan-tuan? Asalnya tak ada dah. Sekarang 2-3 ringgit. Kalau 50 sen bagi tuan-tuan, garu kepala kau anak kita. Kan, mana nak beli apa ni ayah 50 sen. Tapi nak sebutnya tuan-tuan, besarnya nilai. Walaupun kita beri sedekah itu dengan nilainya sebahagian biji kurma, maka Nabi sebut dia mampu untuk menyelamatkan diri kita daripada azab api neraka. Dan Allah menegaskan dalam Al-Quran, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Kan, barang siapa yang terselamat, dibebaskan, terselamat dia daripada dibakar api neraka, lalu dimasukkan ke syurga, maka kata Allah Subhanahu wa taala, faqad faz, sesungguhnya dia merupakan hamba Allah yang merupakan hamba yang mendapat kejayaan yang hakiki di sisi Allah. Baik itu tuan-tuan sekalian, dalam kita melakukan kebaikan-kebaikan, antara lain juga jangan kita memandang remeh
Jangan kita memperkecil-kecilkan amal-amal kebaikan. Kerana boleh jadi tuan-tuan, amal itulah yang akan menyelamatkan diri kita daripada dibakar api neraka. Pastinya kita akan merasakan bahawa sangat-sangat perlunya kita kepada perkara tersebut. Maka inilah di antara perkara yang boleh sama-sama kita ambil pengajaran daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang ke-17 dalam kitab 40 hadis kursi. Mudah-mudahan kita sama-sama beroleh manfaat dan kebaikan dalam perkongsian ringkas pada pagi yang mulia ini, insya-Allah. Muslimin dan muslimat mudah-mudahan dirahmati Allah. Saya kira cukup dulu setakat itu untuk perkongsian pada pagi ini. Sebelum akhir tuan-tuan sekalian, ada sedikit pengumuman yang saya nak kongsikan. Yang pertama, bagi tuan-tuan yang belum lagi mendapat kitab, yang nak dapat kitab rujukan kita ni, kitab 40 hadis kursi ni, tuan-tuan boleh dapatkan di tengah tu. Cuma ada harganya lah, tak mahal mana pun, RM10 sahaja. Jadi insya-Allah tuan-tuan ada manfaatnya yang tuan-tuan akan peroleh. Jadi tuan-tuan yang berminat boleh dapatkan, tak berminat tidak ada masalah. Kitab tu boleh letakkan di tengah. Jadi itu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan sekalian, pada pagi ini juga saya mewakili ahli lembaga pengurusan Sekolah Rendah Integrasi Tera Islam Al-Mustaqim. Yang tuan-tuan sekalian, alhamdulillah sekolah kita ni dah masuk tahun yang keempat beroperasi. Dan sekarang ni tuan-tuan kita nak buat persiapan untuk kemasukan pelajar baru pada tahun hadapan. Dan kita mensasarkan untuk mengumpul dana sekitar 100,000 untuk nak bangunan baru, persiapan semua sekali lah. Jadi tuan-tuan, pada pagi yang mulia ini kita buka peluang sebarang bentuk sumbangan dengan niatnya sedekah, zakat, wakaf dan sebagainya. Mudah-mudahan sumbangan yang tuan-tuan berikan itu diberikan ganjaran yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk memudahkan urusan sumbangan, tabung saya dibawa di tengah sana. Tuan-tuan bolehlah terus menyumbang. Mudah-mudahan ada kebaikan yang boleh kita kongsikan bersama, insya-Allah. Wallahu a'lam. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf di atas kelemahan dan kekurangan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ja'alna hadha jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma wa 'amalan salihan mutaqabbala. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.